Asyura, iaitu mesyuarat atau bincang. Syura ni ada ayat di pertengahan surah ni yang menyebut tentang hukum mesyuarat ataupun berbincang. Maka dinamakan surah ni dengan surah Syura. Melayu kita pun dah menggunakanlah perkataan syura ni, ahli syura, ahli mesyuarat lah tu. Dan juga surah ni diberi nama yang kedua, iaitu surah Hamim Ain Sin Qaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Tuan-tuan ambil Quran dan kita sama-sama baca Al-Quran, talaqqi Al-Quran dan tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Kita akan tuan-tuan yang belum ambil mushaf Al-Quran, ambil mushaf Al-Quran sebagai rujukan untuk bacaan kita pada malam ini. Wa ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa syekhuna wa alamana wa qutbuz zaman wa awliya Allah salihun ala dini wa kullina ya salih syamil khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sambung bacaan muka surat 483. Awal surah Asy-Syura, juzuk 25. Muka surat 483. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Ain Sin Qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم
وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير الله ينسى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. Surah Asy-Syura. Asy-Syura iaitu mesyuarat atau bincang. Syura ni ada ayat di pertengahan surah ni yang menyebut tentang hukum mesyuarat ataupun berbincang. Maka dinamakan surah ni dengan surah Syura. Melayu kita pun dah menggunakanlah perkataan syura ni, ahli syura, ahli mesyuarat lah tu. Dan juga surah ni diberi nama yang kedua iaitu surah Hamim Ain Sin Qaf. Hamim ada 7 surah, tapi satu daripadanya yang ada sambung lagi iaitu Hamim Ain Sin Qaf. Dan iaitu surah Syura ni lah, Hamim Ain Sin Qaf. Kerana dimulakan dengan huruf-huruf tu. Huruf di awal disebut huruf potongan. Huruf-huruf potongan tu ada apa? Ha, mim, ain, sin, qaf, 5 huruf. Dibaca setiap sebut huruf-hurufnya. Yang ada tanda panjang atasnya tu kerana kena baca dengan 6 harkat. Yang ha tak ada panjang kening tu pun macam pedang tu kan. Tak ada tanda panjang macam tu tanda bacanya 2 harkat sahaja.
Hamim. Mim, Ain, Sin, Qaf, semua tu 6 harakat, 6 harakat, 6 harakat. Adapun ha tu 2 harakat sahaja. Surah ni surah Makkiyah, diturunkan di Mekah. Maknanya kalau sebut turun di Mekah sebelum hijrah, berarti kandungannya banyak yang menyentuh berkaitan dengan tauhid, akidah, bab ketuhanan, bab alam akhirat, dosa, pahala, syurga, neraka, kebangkitan, semualah kira cerita-cerita akhirat tu. Tu semua yang terkandung dalam surah-surah Makkiyah. Kalau surah Madaniyah, turun selepas hijrah Nabi ke Madinah, maka banyak terkandung di dalam surah itu berkaitan hukum hakam, halal haram, boleh tak boleh, harus, wajib dan seumpamanya. Dimulakan dengan Hamim Ain Sin Qaf. Apa makna Hamim Ain Sin Qaf? Banyak, ada 3 tafsiran seperti surah-surah yang lain yang mula dengan huruf Alif Lam Mim, Yasin, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, Kaf Ya Ain Sad. Semua sama aja 3 tafsiran. Saya ringkaskan, yang pertama tafsiran lebih suci. Maksudnya serah maksud kepada Allah, wallahu alam. Sebut wallahu alam. Dan yang kedua pun tepat, iaitu mengatakan Hamim Ain Sin Qaf ni adalah simbol pada nama-nama Allah. Hamim mungkin maknanya rahim dan sebagainya, ada ha. Mim adalah menan dan ada nama, simbol daripada nama-nama Allah. Dan yang ketiga mengatakan Hamim Ain Sin Qaf ni adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Kerana apa? Kerana setelah ayat tu mesti ada cerita tentang wahyu, tentang Al-Quran. Seperti ayat yang ketiga, kadzalik, demikianlah, yuhi, diwahyukan ilaika, kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablik, dan diwahyukan juga kepada orang-orang yang datang sebelum engkau. Siapa dia orang datang sebelum engkau? Iaitu para rasul yang sebelum dapat wahyu. Siapa dia yang turun wahyu? Oleh Allah Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa, Aziz, perkasa Allah Ta'ala, maksudnya tidak ada langsung siapa-siapa yang boleh halang, yang boleh menafikan kehendak Allah, yang boleh menghalang iradatullah, kehendak Allah. Kalau Allah nak turun pada Muhammad, tak ada siapa boleh komplain, Allah kenapa pada Muhammad tak turun pada Ali, tak turun pada Abu Bakar. Tak ada. Kuasa mutlak Allah Ta'ala. Bila Allah nak turun, di mana Allah nak turun, Al-Quran tu, mana ayat yang dulu dan kemudian, itu hak mutlak, hak Allah Ta'ala. Al-Aziz, maha perkasa, tak ada siapa boleh pertahan nak menghalang. Al-Hakim, dan keputusan Allah, keputusan yang penuh dengan bijaksana. Bijaksana, tepat, yang tepat dan boleh diguna buat masa turun Quran, dan ribuan tahun buat selama-lamanya. Masih valid, masih boleh digunakan, masih sesuai. Jangan kata Quran untuk 100,400 tahun yang lampau je, zaman Muhammad, zaman orang tak moden je, zaman tak ada internet je. Zaman internet tak laku dah Quran ni, tak sesuai. Dah. Allah Al-Hakim. Allah bijaksana, dialah bijaksana menciptakan manusia, dan bijaksana menciptakan hukum untuk manusia, panduan untuk manusia, kejayaan dan kegagalan, yang mana berjaya, yang mana gagal, Allah siapkan dah. Bijaksananya Allah Ta'ala, tepat. Dan kalau gitu, kita tak boleh menafikan siapa yang berdamping dengan ajaran agama pasti berjaya. Walaupun kita nampak orang pegang pada agama sekarang kena tindas, di India kena pukul, kena buli, kena bunuh, kan? Orang Islam juga kena. Di Syria kena perang-perang, orang Islam juga. Orang Islam miskin, orang Islam juga. Susah, orang Islam juga. Macam Islam tak bawa pada kejayaan. Tak. Yakin bahawa Islam bawa pada kejayaan. Yang pertama kita kena yakin kejayaan yang kita cari bukan kejayaan banyak duit,
Bukan kejayaan tu kita tak kena diganggu oleh orang. Bukan kejayaan tu kita hidup selesa, nyaman, aman, damai. Bukan itu. Itu kejayaan di peringkat-peringkat kecil. Tapi kejayaan matlamat besar kita adalah kejayaan akhirat. Seperti berjaya macam budak sekolah rendah, dia lulus darjah 1, dia berjaya. Tapi bukan matlamat hidup dia nak berjaya yang tu. Kan? Itu kejayaan. Berjaya sekolah darjah 6, dapat periksa apa? Darjah 6 tu kalau ada pemeriksaannya. Berjaya. Tapi bukan matlamat yang tu. Itu sebagai sekadar anak tangga, orang kata wasilah untuk dapat kejayaan yang lebih besar. Nak biar dia berjaya dalam kehidupan yang sebenar. Kan? Lepas berjaya sekolah darjah 6, dia masuk tingkatan 1, berjaya juga. Berjaya tingkatan 2, tingkatan 3, 5 SPM. Tapi bukan matlamat di situ. Matlamat dia kehidupan dia nanti. Kan? Contohnya orang yang bermatlamat macam itulah. Kita juga kejayaan walaupun nampak gagal pada SPM, tak semestinya dia gagal dalam hidup. Begitulah dia gagal dalam kehidupan dunia, kena buli, tak kaya, susah hidupnya dan sebagainya, tak semestinya dia gagal akhirat. Tak, mungkin peluang kejayaan dia lagi besar setelah dia menghadapi kegagalan-kegagalan kecil. Tu Allah yang menciptakan segala kejayaan melalui agama, melalui sunnah Rasulullah SAW. Al-Hakim, bijaksana Allah Ta'ala. Lahu ma fis samawat, miliknya, milik Allah. Lahu maknanya miliknya, milik Allah lah. Ma fis samawat, apa benda semua yang ada di langit-langit, planetnya, makhluk, apa jenis makhluk yang ada kat sana, batunya, bulannya, bintang mataharinya, apa je lah makhluk, para malaikat dan sebagainya yang ada di langit, semua hak milik Allah. Bila sebut hak milik Allah, Allah berkuasa penuh, mutlak, nak buat apa pun. Nak bagi belaga sama planet, meletup, nak bagi macam-macam lah semua. Bila dah Allah, hak milik Allah, maka Allah boleh buat apa saja. Wa ma fil ard, begitu juga yang ada di muka bumi. Nak berlaku bencana tak bencana, selamat tak selamat, semua tu Allah yang kawal, Allah yang perintah dalam kuasa Allah Ta'ala. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Kerajaan Allah yang maha besar, Allah lah pemilik yang maha besar. Kan? Jadi alam Allah ni sangat luas, tak mampu kita nak sebut had dia berapa. Kalau masjid ni luas, kita boleh sebut berapa kaki persegi. Mungkin ada 5,000 kaki persegi contohnya. Kan? Kita ada angka boleh sebut. Tapi alam Allah ni sangatlah luas, tak ada angka kita nak sebut berapa juta kaki persegi. Tak tahu. Kan? Mungkin ada orang katalah seluas 1,000,000 tahun gerakan cahaya, contohnya ukuran-ukuran yang macam tu. Belum tepat, kerana alam ni banyak lagi yang manusia tak dapat terokai. Ada lagi luas. Kalau alam tu terlalu sangat-sangatlah luas, maka yang memilikinya itu sangat-sangatlah agung, sangatlah hebat, sangatlah tinggi, sangatlah agung. Ini ayat-ayat pengagungan Allah Ta'ala. Al-Aliyyul Azim, Al-Azizul Hakim. Nanti jumpa pula, semua ada 8 ayat. Takadus samawati yatafattarna, hampir-hampir langit-langit itu yatafattarna, berkecai-kecai, hancur lebu, jatuh berkecai, hampir. Kalaulah itu ciptaan manusia, sudah pasti tak mampu nak menanggung bebanan yang ada di langit. Daripada apa? Wal malaikatu yusabbihun, di kalangan para malaikat yang duduk di langit punya ramai. Kan? Sebahagian saya pernah dengar penceramah sebut, Syekh Nuruddin sebut, nisbah kita ni satu manusia 1,000 jin. Contoh kita dalam masjid sekarang ada berapa tuan? Katalah 300 orang, 200 orang kot kan, 200 orang. 200 orang seolah jin ada kali 100 kali 1,000, 200,000. Kita baru 200 orang, jin ada 200,000.
dalam masjid ni. Tu paling sikit, minimum ukuran sikit. Jin dengan malaikat pula, satu jin nisbah 1000 malaikat. Satu jin 1000 malaikat pula. Tu dia, kalau kita dengan malaikat, manusia dengan malaikat, satu nisbah 1,000,000. Satu manusia nisbah 1,000,000. Ni kita semua ni bawa masuk dalam masjid ni, kalau ada 200 orang, macam 200 juta malaikat ada dalam ni. Kan? Maksudnya nak sebut malaikat ni ramai. Sangat makhluk yang paling ramai. Sebab Allah kata hampir-hampir langit ni pecah, terburai kerana beban malaikat yang banyak di atas muka bumi, di atas langit. Tapi langit tu ciptaan Allah. Allah tak izinkan pecah, dia takkan pecah. Satu masa nanti bila sampai kiamat, was-sama idza sama'un fatarat, bila langit terbelai, terburai, terpecah burai gitu. Dah sampai masa kiamat, terburai juga langit, malaikat turun berduyun-duyun. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat itu sentiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Tasbih ini adalah zikir yang menyucikan Allah Ta'ala, mentakdis, menyucikan Allah daripada sifat yang tak layak, meninggikan Allah pada kedudukan yang paling layak. Subhanallah. Tuan-tuan, antara waktu pagi kalau boleh jangan tinggal tasbih. Tasbih yang mana satu kan tasbih banyak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi pun tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah pun tasbih. Subhanal malikil quddus pun tasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim pun tasbih. Ada hadis Nabi SAW, Allah menanti-nanti di awal pagi kita menyebut Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Sekurang-kurang 3 kali cukup. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Maha suci Tuhan yang menjadi raja pemilik dan maha suci. Kan? Itu di awal pagi Allah Ta'ala menanti kita sebut zikir tu. Allah sayang, Allah suka pada zikir tersebut. Sekurang-kurang kita bangun pagi tu 3 kali dah sebut. Ialah selepas kita ambil wudu, mungkin kita semayang dah 2 rakaat tahajud, sambil kita nak baca Quran ke apa yang lain, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Elok adalah ayat-ayat sambungan dia yang lain, tapi sekurang-kurangnya 3 zikir tasbih yang itu. Subhanal Malikil Quddus. Dan dan juga satu lagi tasbih, kalau boleh tuan-tuan buat 100 kali. Tadi 3. Yang ni tasbih pula gabung dengan istighfar 100 kali. Siapa yang amal, tuan-tuan akan rasa. Akan rasa apa? Rasa urusan tuan-tuan mudah, lancar, senang. Rezeki rasa senang dapat. Kan? Kalau tidak rasa kawan tu susah nak bayar payment ni, susah tersangkut sana sangkut sini. Wah, kita call banyak kali, peringat tak bayar-bayar. Berat rasa. Tuan-tuan amalkan 100 kali yang ni. InsyaAllah Allah licinkan. Tanpa kita rasa susah hati, dia dah okey saya akan bayar petang ni. Jangan risau. Petang dia sampai payment. Contohnya kan. Contohnya. Apa dia tasbih tu? Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, ingat kan? Subhanallah bihamdi, gabung Subhanallahil azim, astaghfirullah. 3 benda kita gabung jadi satu. Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali sahaja. Bila nak buat? Seeloknya bila dah azan subuh, sebelum kita semayang fardu subuh. Antara tu azan sebelum fardu. Sama ada azan semayang sunat dulu, baru zikir tu sebelum fardu, ataupun azan zikir dulu 100 baru semayang sunat. Tapi kalau tuan-tuan yang istiqamah datang ke masjid, mungkin tak sempat kan, subuh dah lambat 6.30. Jadi kita nak baca zikir 100 antara azan dengan semayang fardu ni memang tak sempat. Kalau tak sempat, ngenjak awal sebelum azan.
6 suku tu kita dah mula. 6 bukan 6 pun tak apa. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Habib Omar pesan pada murid-muridnya, jangan tinggal zikir ni di pagi, di awal pagi waktu subuh tu. Kalau terlupa, Allah dah semayang subuh dah Ustaz, terlupa nak buat benda tu, tak apalah, lepas subuh pun halal, boleh. InsyaAllah kalau tuan-tuan istiqamah dengan benda tu, rasalah licin urusan, mudah rezeki, murah rezeki, insyaAllah. Itu tasbih. Para malaikat tak pernah putus tasbih pada Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna liman fil ard, malah mereka sentiasa beristighfar. Tengok, saya gabung tadi tasbih dengan istighfar. Ni zikir malaikat ni. Kata ulama, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah, ni zikir malaikat langit. Tu malaikat bertasbih dan beristighfar. Kita pun gabung, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah. Ya. Liman fil ard, malaikat ni sentiasa meminta ampun untuk penghuni bumi di kalangan orang beriman. Itu kita tak payah istighfar lah, malaikat istighfarkan untuk kita. Dah, Allah pun tapis juga. Ada istighfar malaikat, Allah tak bagi pada orang ni, aku tak bagi. Istighfar kau tak sampai pada dia. Dia ni dikecualikan, orang ni dikecualikan, orang ni dikecualikan, yang ni. Allah tak nak bagi, biar dia sendiri mula istighfar. Malaikat istighfar sampai pada siapa? Sudah pasti sampai pada orang yang pagi-pagi dah mula istighfar. Awal pagi bangun-bangun dah kira nak minta ampun pada Allah dah, istighfar. Dia dapat pula istighfar daripada malaikat lagi pula. Lagi dapat. Yang dia pun dapat, daripada malaikat lagi dapat. Kalau kau ni pagi duk buat maksiat, dosa, istighfar tak nak, yang malaikat punya pun tak sampai ke dia. Wa yastaghfiruna liman fil ard. Para malaikat sentiasa beristighfar bagi penghuni bumi. Iaitu disebut dalam tafsir, ai lil liman fil ard, ai lil mu'minin. Siapa dia? Bagi orang penghuni bumi itu, iaitu orang beriman. Orang beriman, secara khususnya orang beriman. Seperti dalam ayat surah Ghafir, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, juga sama, malaikat beristighfar kepada orang yang beristighfar. Kadang istighfar kita tak ada recommend daripada malaikat, mungkin tak sampai, tak terampun. Yalah, kadang-kadang kita istighfar sambil leka, sambil lalai, sambil tengok phone, astagfirullahalazim, 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 sambil tengok kawan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Istighfar kita sambil leka, maka tak bersungguh. Tapi kalau kita istiqamah dengan istighfar, walaupun dalam keadaan leka, insya-Allah menyebabkan Allah buka peluang kita dapat recommend daripada istighfar malaikat pula. Maka Allah ampun. Allah ampun bukan kerana mulut kita yang istighfar, kerana recommend daripada malaikat tadi ni. Sampai pada orang yang istiqamah dengan istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Nabi kata, untunglah siapa yang tercatat dalam buku catatan amal harian dia istighfar yang cukup banyak. Mau tidak tuan? Istighfar ni kira correction, pembetulan. Kita tersilap, betulkan balik, padam kesilapan. Silap, padam kesilapan. Silap, padam kesilapan. Sentiasa istighfar. Sentiasa ada pemadam atas kesalahan yang kita buat. Rugi, sangat rugi orang yang setiap hari tak ada istighfar. Tak ada istighfar. Ada Ustaz, lepas sembahyang buat 3 kali, harap tu je. Dosa kita buat lepas sembahyang berpuluh kali, istighfar 3 kali je. Nabi tak buat dosa pun istighfar 70 kali. Takkan kita nak harap 3 kali tu? Sekurang-kurangnya adalah 100 pagi, 100 petang, 100 sebelum tidur. Bukan payah pun istighfar tuan-tuan. Sambil tuan-tuan start kereta keluar kat jalan tu, dah start kereta, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bohgia jalan sampai rumah dah, kalau pegang tasbih dah cukup dah 100-200 tuan. Terutama kita bulan Rejab ni lagilah digalak, dianjurkan untuk kita banyakkan istighfar. Istighfar. Sebab tu jadi pagi-pagi tadi jangan lupa ya, gabungkan tasbih dan istighfar. Itu namanya zikir malaikat. Zikir para malaikat di pagi, di waktu pagi.
Tapi malaikat bukan pagi je lah, malaikat sentiasa tak putus-putus. Kita tu buat di waktu pagi sekurang-kurangnya mula pagi kita dengan 100 istighfar dan tasbih. Ala innallaha wal ghafur rahim. Kalau begitulah engkau tengok Allah bagi jaminan. Malaikat bertasbih, beristighfar bagi penghuni bumi. Allah nyatakan Allah ni maha pemberi ampun dan maha penyayang. Seolah Allah suruh juga kita buat macam malaikat tasbih dan istighfar, kerana Allah bersedia nak beri keampunan, nak padam dosa kamu-kamu semua ni. Allah bersedia nak padam. Mintalah. Jangan diam mulut tak nak minta. Jadi istighfar biar banyak tuan. Sekurang-kurangnya di pagi tu dah ada 100. Gabung dengan tasbih tadi. Wah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah itu sebagai wali, sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Kan? Allah hafizun alaihim. Allah lah yang menjaga ke atas mereka. Wa ma anta alaihim biwakil. Itu urusan Allah. Allah kata, dia orang tak nak sembah Allah, engkau ajak marilah pada Islam, ucaplah syahadah, sembahlah pada Allah, tinggallah berhala, dia tetap nak sembah benda lain. Itu bukan urusan kau Muhammad. Itu urusan aku. Aku yang kontrol dia orang. Aku nak bagi hidayah, tak bagi hidayah. Engkau wa ma anta alaihim biwakil. Engkau punya tugas hanya menyampaikan, bukan tugas nak jaga dia orang daripada azab. Allah nak bagi azab pada dia orang ke tak bagi azab, itu urusan Allah. Engkau tak perlu jaga keselamatan dia orang. Kan? Engkau sampaikan Islam dah, dia tak terima, dia punya tanggungan. Wa ma anta alaihim biwakil. Masya-Allah. Wa kadzalika auhayna ilaika, demikian juga kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad Qur'anan Arabiyyan, Quran dalam bahasa Arab. Quran dalam bahasa Arab. Semua kitab suci Allah turunkan dalam bahasa Nabi dia. Kalau Nabi Adam, kamu tak tahulah bahasa apa Nabi Adam, kan? Jadi suhuf yang diberi pada Nabi Adam tu lembarannya adalah bahasa dia. Begitu Nabi Nuh kok bahasa lain, wallahu alam, tak tahu bahasa apa. Quran suhuf yang lembaran yang diberi kepada Nabi Nuh dalam bahasa dia. Sebab apa kita sebut macam tu? Sebab dalam ayat lain ada cabaran daripada orang-orang Yahudi. Dia kata, mana ada Quran turun dalam bahasa Arab? Mana ada kitab langit turun dalam bahasa Arab? Tengok, kitab langit patut turun hanya dalam bahasa Ibrani. Kalau Quran turun, mesti bahasa Ibrani, bukan Arab. Tengok Taurat Ibrani, bahasa Israel punya lah, Yahudi. Zabur Ibrani, Injil juga bahasa Ibrani. Mana turun bahasa Arab? Allah kata, kami turunkan pada engkau bahasa Arab. Engkau wahai Muhammad. Bahasa Arab kerana lidah percakapanmu adalah bahasa Arab. Turun Quran pun bahasa Arab. Litunzira ummal qura, apa tujuan? Tujuan paling besarnya beri peringatan pada penduduk Ummul Qura dulu. Siapa dia penduduk Ummul Qura? Ummul Qura adalah nama Mekah. Ummul Qura. Kalau kita terjemah satu-satu perkataan, ummu tu ibu, Qura tu kampung-kampung, negeri-negeri. Ibu bagi segala negeri negara. Qura boleh negeri, boleh kampung, boleh negeri, boleh negara. Ibu bagi negara-negara. Yang paling ibunya adalah Mekah. Ummul Qura, panggilan ataupun nama pada Mekah Al-Mukarramah. Tujuan utamanya kau beri peringatan pada penduduk Mekah tu. Wa man haulaha, dan orang sekeliling, sampai ke Arab sekeliling lah, sampai ke Yaman, Madinah, mana-mana tempat yang lain. Jadi Al-Quran mesti dalam bahasa Arab. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran yang bukan bunyi bahasa Arab, tak, sebutan huruf tu tak mendatangkan pahala, tak dapat pahala. Tapi kalau kita baca bahasa Arab tak faham makna pun, tetap satu huruf. Contoh ha mim, dah dua huruf, dapat 20 kali ganda pahala, kan? Tapi kalau kita baca terjemahan tanpa baca yang bahasa Arab tu,
maka tak dapat pahala setiap huruf tadi. Tak dapat pahala setiap huruf tadi. Dalam bacaan Quran, bacaan yang mana yang paling banyak pahala? Iaitu baca dalam solat. Bacaan Quran dalam solat digandakan sekurang-kurang setiap huruf gandanya 100 kali ganda. Itu minimum, paling sikit. Tak diambil kira tuan-tuan iktikaf semayang dalam masjid, iktikaf dalam masjid, yang 100 itu tak ganda jadi 1000 dah. Dan iktikaf masjid pula, Masjidil Haram Mekah, ganda lagi kali 100,000 pula. Jadi tak tahu, paling minimum ganda 100. Baca Quran dalam semayang. Walaupun tuan-tuan ulang ayat yang sama. Contoh, duk ulang apa dia? Ulang Qul Huwallahu Ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad. Allahu 100 kali duk ulang Qul Huwallahu Ahad, tetap dapat pahala setiap huruf-huruf yang kita sebut. Malah Tok Imam baca dalam semayang, setiap rakaat ada Qul Huwallahu. Rakaat pertama pun lepas Fatihah Qul Huwallahu Ahad. Rakaat kedua lepas Fatihah Qul Huwallahu Ahad. Sah. Tak perlu kita nak komplain, nak celah. Apalah, mana boleh macam tu. Dah. Ini pernah berlaku di zaman Nabi. Sahabat datang tak faham lagi waktu tu, datang tanya Nabi, "Ya Rasulullah, boleh ke baca Qul Huwallahu ulang-ulang?" Rakaat pertama surah contoh Alam Tarakai dengan Qul Huwallahu. Rakaat pertama lepas Fatihah. Rakaat kedua lepas Fatihah Li'ila dan Qul Huwallahu Ahad. Ada juga Qul Huwallahu. Rakaat pertama ada Qul Huwallahu, rakaat kedua ada Qul Huwallahu, ulang. Boleh ke? Siapa buat? Nabi kata tu imam kami sana, dia selalu duk ulang Qul Huwallahu. Kalau kita dah awal kita kena cop dah imam mana? Imam Qulhu. Imam mana? Imam Qulhu. Asyik Qul Huwallahu. Tak perlu kita nak hina. Kerana Nabi kata, pergi tanya dia dulu, tanya tu imam tu, sebab apa dia duk ulang benda tu? Apa sebab? Pergi tanya dulu. Nabi tak mahu bagi jawab patwa lagi. Dia orang pergi tanya kenapa? Maka dia kata, sebab aku dulu ni sembah berhala, banyak Tuhan. Jadi bila baca Qul Huwallahu Ahad, Allah Maha Esa. Jadi aku nak baca ulang Qul Huwallahu ni banyak supaya nak hilangkan akidah yang rosak dulu Islam, yang bukan Islam punya tu. Nak memadamkan pikiran-pikiran Tuhan banyak ni. Aku cinta sungguh surah ni, aku suka ulang-ulang sebab dia membersihkan akidah yang rosak dulu ni. Aku sayang sungguh surah ni. Maka cerita pada Nabi, dia jawab macam tu, "Ya Rasulullah." Kalau macam tu, kerana dia sayang pada Qul Huwallahu Ahad, Allah juga sayang pada dia. Allah sayang, tak apa, dia nak ulang-ulang lah. Jadi boleh contoh kita baca ni Hamim Ain Sin Qaf, dah 2 ayat. Boleh tak kita baca Hamim Ain Sin Qaf, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim Ain Sin Qaf, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim Ain Sin Qaf, ulang-ulang? Boleh, tak ada masalah, tak berdosa. Tapi bila tanya mana lebih utama, lebih baik macam imam-imam kita bacalah. Dia baca separuh muka kan. Kita dengar pun dapat pahala juga. Okay, bagi ruang pada azan ni, nanti kita sambung lagi maknanya. Wa syarafal azan ala tarabi wa aswaqannaka la tukhli. Ummul Qura adalah nama pada Mekah. Nabi sangat cinta kepada bumi Mekah, ialah tanah kelahiran Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Nabi kata, bila Nabi keluar hijrah kan daripada gunung Thur tu, tempat Nabi sembunyi dalam gua tu, Nabi keluar jalan. Sebelum keluar sempadan Mekah, Nabi berpaling ke arah Mekah. Nabi kata, "Ya Ummul Qura, wahai Ummul Qura, sungguhnya engkau adalah semulia-mulia muka bumi. Wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, sungguhnya engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik muka bumi Allah. Wa ahabbu ardillah ilallah, dan tanah yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Engkau lah wahai Mekah, tanah yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalaulah orang Mekah ni tak halau aku keluar, aku takkan keluar daripada Mekah. Kalau orang Mekah ni tak halau aku keluar, aku takkan keluar. Tapi dah Mekah ni halau kan? Jadi Mekah bumi yang terbaik di muka bumi, adalah tanah yang terbaik di muka bumi.
Maka kita juga kena ada cita-cita dan azam untuk sampai pergi Mekah. Sama orang yang tak nak pergi, tuan. Jangan duduk diam, kena ada niat, kena ada cita-cita nak pergi. Yang dah pergi pun kalau boleh ada niat nak pergi juga, nak pergi lagi. Jangan tengok pada poket kita. Tak ada poket macam mana, tak ada duit macam mana lepi. Ni sihat dah, sakit ni, sakit lagi ni, bayar nak pergi Tak ada. Niat kena ada. Bab kemampuan, bab kelayakan, itu serah pada Allah. Niat kena ada. Sebab benda tu baik, pergi ke Mekah. Ada satu benda yang baik, kerana bumi-bumi yang sangat Nabi cinta. Allah cinta, Nabi sayang, kerana Allah sayang. Kalaulah Nabi kata orang tak halau aku keluar, aku takkan keluar daripada engkau Mekah. Nabi cakap dengan Mekah, Nabi cakap dengan tanah Mekah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasa'i. Bayangkan satu amalan kita buat di tanah Mekah, semua ganda 100,000 kali ganda. Sedekahnya, iktikafnya, baca Qurannya, semualah semua. Bukan hanya dalam Masjidil Haram, duduk dalam hotel dalam tanah haram pun tetap ganda 100,000 kali ganda. Kan? Sebab tu Nabi sebut, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu beria-ria sangat nak pergi melancong. Jangan kamu bersungguh-sungguh sangat nak pergi ke satu tempat tu, kecuali 3 tempat ni. Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa sekarang ni dah dibenarkan, ada peluang untuk pergi ke sana. Kalau ada peluang, pergilah untuk ke Aqsa. Sekurang-kurangnya semua hidup kita sekali kita jejak kaki di Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi kata, kalau kamu tak terdaya nak pergi pun, sekurang-kurangnya kamu bagi minyak kepada Masjidil Aqsa untuk nyalakan lampu. Nyalakan api lampu lah zaman tu. Maksudnya kalau kita tak boleh pergi pun, sekurang-kurangnya duit kita sampai sana. Ada sumbangan saluran yang betul lah sampai ke sana. Supaya kita ada juga perasaan cinta, prihatin kita kepada bumi Al-Aqsa tu, selain pada Mekah, Madinah. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada kelompok orang yang berkaitan Quran membawa mereka ke dalam syurga. Ada yang dengan Al-Quran menyebabkan mereka dihumban dalam neraka sa'ir yang membakar menyala-nyala. Bila datang ayat ni, para sahabat tanya, li ayyi syai'in idzan na'mal, amalan yang macam mana ya Rasulullah yang kami nak buat sehingga boleh bawa pada syurga? Kan? Bila kami mati nanti dah aman dengan amalan kami buat tu. Nabi kata jaga ni. Sekurang-kurang kamu jaga. Sungguhnya Nabi kata saddidu wa qaribu, sentiasa kamu perbaiki kesilapan kita. Kita rasa ada bersalah, ada silap, baiki siap. Itu caranya. Ada benda yang kita muhasabah, aku tak buat semayang, aku tak baik lagi. Ada cacat lagi, ada hutang tak bayar lagi semayang ni. Kan? Tak qada sempurna lagi. Buat, tutupkan benda tu, cukupkan benda tu. Wa qaribu, dan dekatilah kepada Allah Ta'ala. Fa inna sahibal jannah, kerana ahli syurga ni dia pasti hujung hayatnya akan buat amalan ahli syurga. Saat mati dia tu penghujungnya mesti amalan ahli syurga. Tak ada ahli syurga yang hujung nak mati dalam keadaan amalan jahat, amalan maksiat. Tak ada. Dia takkan sampai ke syurga yang tu, kecuali Allah ampun. Kalau jadi Allah nak ambil yang hujung tu, yang hujung. Pasti Nabi kata ahli syurga ni akan buat amalan baik, maksudnya amalan syurga ni amalan baik di penghujung hayat dia. Dan begitu juga walaupun sebelumnya amalan dia apa pun tak tahu. Mungkin amalan sebelumnya tu banyak yang tak baik, tapi penghujung dia mati dalam keadaan sujud sembahyang contohnya. Dia mati dalam keadaan taat ibu bapa dia, Masya Allah. Dia tempat-tempat yang baik, husnul khatimah, tanda dia ahli syurga. Ahli neraka pula, dia beramal penghujung tu amalan ahli neraka. Mesti dia buat amalan ahli neraka penghujung hayat. Yang ni kita takut, yang Nabi sebut innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang Allah nak jadikan, nak ambil kira adalah penghujung hayat kita. Penghujung hayat baik ataupun tak baik, husnu khatimah ataupun su'il khatimah, na'udzubillah. Maka tuan-tuan jangan lupa minta husnul khatimah.
Siapa lupa minta husnul khatimah, seolah dia lupa nak jalan ke syurga. Lupa jalan ke syurga. Jadi kita sentiasa, ya Allah berilah aku mati dalam keadaan husnul khatimah. Maksudnya kematian kita dalam keadaan yang baik, diredai oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Walau syaa Allah la ja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, boleh Allah jadikan kamu umat yang satu. Walakin yadkhulu man yasha'u fi rahmatih. Tapi Allah sengaja pilih orang tertentu masuk dalam rahmatnya. Kasih sayang Allah. Allah beri keampunan dengan kasih sayang. Allah bagi pahala dengan kasih sayang dia. Sebab Allah sayang lah, Allah bagi dia pahala, ampun dosa, masuk syurga. Kita kena cari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dari mana ruang-ruang kita nak cari rahmat, kasih sayang Allah? Dengan amal saleh, dan juga kita kasih sayang sesama makhluk. Hormat sesama makhluk, hormat sesama manusia, hormat sesama pada binatang dan sebagainya. Sayang pada binatang pun mengundang rahmat Allah. Itu dalam hadis Sahih Bukhari yang seorang pelacur bagi minum pada anjing pun, sebab dia sayang, dia kesian pada anjing, maka Allah cemburu. Cemburu apa? Takkan dia sayang pada binatang, anjing pula tu, aku tak sayang ke dia. Dia sayang pada binatang, pasti aku juga sayang pada dia. Maka sayang aku pada dia dengan aku ampun dosa dia, gantikan dengan jalan ke syurga dia. Itu rahmat Allah. Wadh-dhalimuna ma lahum min wali wala nasir. Dan orang zalim tak akan dapat penolong, pembantu, dan takkan ditolong. Amit takhudhu min duni awliya, ataupun orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Fallahu wal wali, Allah je yang jaga dia orang. Nak azab macam mana tu urusan Allah. Wa huwa yuhyil mauta, dialah yang menghidupkan benda yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan katakanlah Muhammad kepada pengikutmu, apa jua perkara agama yang kamu berselisih pandangan padanya, hukum hakam, keputusannya serah kepada Allah. Kamu kata ni tak betul, tak betul, tak betul, tak betul. Yang ni kata betul, betul. Keputusannya kembali pada Allah. Allah kata yang mana betul. Kalau Allah kata yang tu betul, orang yang membuat keputusan sama selari dengan keputusan Allah, itulah betul, dan akan diberi pahala. Orang yang kata tak betul, sedangkan di sisi Allah benda tu betul, maka dia bercanggah dengan Allah Ta'ala, maka dia akan diazab dalam neraka. Na'udzubillah. Hakim yang sebenar, penghukum yang sebenar, demikian kekuasaannya, iaitu Allah lah Tuhanku, dia penghukum. Aku tak akan buat bercanggah dengan apa yang telah dihukumkan oleh Allah. Allah kata ikut jalan ni, aku ikut jalan tu. Walaupun kamu kata jalan tu tak elok, jalan ni lagi elok, dah aku tak ikut jalan yang kamu suruh. Aku ikut jalan yang Tuhanku yang menghukum, yang menciptakan, dia suruh gitu, gitulah. Zalikumullah, itulah perintah Tuhanku, Allah sebagai Tuhanku, kepadanya lah aku bertawakal, berserah diri, wa ilaihi unib, dan kepadanya lah aku akan kembali setelah hidup di dunia ni. Maka seperti kita sebut tadi, awal surah Syura ini banyak menekankan tentang ketauhidan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, dan Allah datangkan sifat-sifat Allah dalam Asma'ullahil Husna, Ismullahil Azam, Al-Azizil Hakim, Al-Aliyil Azim, Al-Ghafur Rahim, dan apa ni, alaihi Malik Al-Mulk, Malikul Mulk, iaitu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan apa ni, itulah di awal surah Asy-Syura. InsyaAllah kita akan sambung muka seterusnya pada kuliah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barikana fi. Allahumma barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadza, wa barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma tawaffana muslimin haqqina bis salihin. Allahumma barikana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
لنا رمضان وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان من المعاصي والآثام يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم، تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك الله.